Ni. Okey, soalan dia. Okey. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, terangkan sejauh mana usaha-usaha pemerintah dan pembesar negeri-negeri Melayu berjaya menghadapi cabaran perluasan kuasa barat di negara kita. Baik, dia kata apa? Cikgu, saya tak faham lah cikgu, soalan ni nak apa? Okey. Okey, jadi cikgu akan bincangkan pada malam ini, okey, iaitu berkaitan dengan terangkan sejauh mana usaha-usaha pemerintah dan pembesar negeri Melayu berjaya menghadapi cabaran perluasan kuasa barat di negara kita. Sebelum itu, ini bab berapa? Bagi tahu cikgu, ini bab berapa? Okey. Okey, sejauh mana usaha pemerintah dan pembesar negeri-negeri Melayu berjaya menghadapi cabaran perluasan kuasa barat di negara kita. Ini bab berapa dalam sejarah tingkatan 3? Ini bab berapa? Bab 7 okey, baik. Sebenarnya soalan ini adalah diambil daripada bab yang ke-8, iaitu kebijaksanaan. Okey, raja dan pembesar menangani cabaran barat. Kebijaksanaan ya. Jadi terangkan sejauh mana usaha-usaha pemerintah dan pembesar negeri Melayu berjaya menghadapi cabaran kuasa-kuasa. Okey, mungkin ada yang tanya, cikgu, kalau macam ni jawapan dia di mana cikgu? Jawapan dia sebenarnya di sini. Okey, iaitu cikgu buka buku teks. Okey, keberkesanan peranan pemerintah tempatan dalam menangani cabaran barat. Nampak tak? So, kalau kita lihat di sini, okey, bagaimana berkesan ke usaha raja, usaha pembesar menangani cabaran barat itu berkesan tak? Dan apakah usaha itu? Baik, kalau kita lihat di sini, okey, peranan pemerintah tempatan dengan sokongan pembesar negeri berjaya membawa kemakmuran negeri. Okey, maknanya apa? Membawa kemakmuran negeri dan melambatkan perluasan kuasa British. So, selepas perluasan kuasa British, pemerintah tempatan juga dapat mempertahankan institusi beraja dan memperjuangkan hak dan kebajikan rakyat. Iaitu apa? Seperti kemajuan pendidikan, penglibatan anak tempatan dalam pentadbiran kerajaan, serta penubuhan regimen askar Melayu diraja. So, ini adalah kita kata usaha-usaha yang telah memberi kesan kepada pentadbiran barat. Usaha-usaha raja dan pembesar yang telah memberi kesan iaitu membawa kemakmuran negeri dan melambatkan perluasan kuasa British. Jadi, kalau kita lihat balik soalan, sejauh mana usaha-usaha dan pemerintah dan pembesar negeri Melayu berjaya menghadapi cabaran perluasan kuasa barat. So, kita boleh ambil, contohnya ada 8 markah kat situ ya. Soalan tadi 8 markah. So, bila 8 markah, strategi macam mana cikgu? Strategi dia iaitu kamu kena buat macam mana? Iaitu kamu kena buat, iaitu 4 fakta, 4 fakta dan juga 4 huraian. Macam tu, 4 fakta, 4 huraian. Jadi, sejauh mana usaha pemerintah dan pembesar negeri Melayu berjaya menghadapi cabaran? Okey, kita lihat di sini. Pertama sekali kita boleh ambil mana-mana tentang kemakmuran negeri. Okey. So kita kata bahawa apa? Kita boleh ambil sini. Contohnya apa tahu? Kalau kamu ambil tengok iaitu pemodenan dalam pentadbiran Johor. Okey. Pemodenan dalam pentadbiran dan ekonomi menarik lebih ramai pelabur asing untuk datang ke Johor untuk melabur dalam sektor pertanian komersial. Jadi, ini telah membawa kepada apa? Kepada kemakmuran negeri. Pemodenan dan pentadbiran dalam pentadbiran dan ekonomi telah menarik ramai pelabur asing datang ke Johor untuk melabur dalam sektor pertanian komersial seperti gambir dan lada hitam. Itu pertama. Jadi ini usaha dia. Dan ini telah membawa kepada apa? Membawa kepada kemakmuran negeri. Bermakna di sini adalah fakta dan sini ini adalah huraian, ini adalah huraian, dan juga kita lihat ini huraian dan inilah dia faktanya. So bermakna apa?
kita boleh ambil maknanya fakta huraian ataupun kita susun huraian dan juga fakta. Boleh. Terbalik-terbalik pun boleh. Asalkan dia berkait. Okey. Baik. Yang kedua kita boleh ambil iaitu melambatkan perluasan kuasa British. Di mana kalau kita lihat bagaimana melambatkan kuasa British, apakah usahanya? Usahanya iaitu penggubalan undang-undang tubuh kerajaan Johor. Dan juga undang-undang bagi diri Terengganu telah membantutkan cita-cita British untuk meluaskan kuasa ke atas negeri Melayu tersebut. Jadi oleh sebab undang-undang inilah maka British terbantut dan ini telah melambatkan usaha perluasan kuasa British. So jadi ini adalah usahanya dan ini adalah kesannya. Maknanya ini adalah huraiannya dan ini adalah faktanya. Boleh faham? Okay. So itu susunan dia. Okey, baik, tak apa Adlan. Okey. Baik. So itu melambatkan perluasan kuasa British. Okey. Begitu juga kita boleh ambil fakta yang ketiga iaitu kemajuan pendidikan. Kalau kita lihat di sini, iaitu apa yang Raja-Raja Melayu buat? Iaitu desakan berterusan Raja-Raja Melayu melalui Durbar telah membawa kepada penubuhan sekolah-sekolah di negeri-negeri Melayu. Jadi, usaha ini telah membawa kepada kemajuan pendidikan. Nampak tak? Itu huraian dia dan itu faktanya. Dan yang terakhir, penubuhan regimen askar Melayu di Raja. Jadi kita lihat macam mana boleh tertubuhnya regimen askar Melayu di Raja bila Raja-Raja Melayu dan pembesar Melayu mendesak melalui Durbar dan Majlis Perundangan Persekutuan tentang keperluan pasukan bersenjata yang dianggotai oleh anak watan. Maka ini telah menyebabkan penubuhan askar Melayu di Raja. Nampak tak? Okey, kita berhenti sekejap 2 minit untuk menghormati azan sekejap Kita baru saja berhenti sekejap untuk menghormati azan. Baik, kepada para pelajar yang mendapat soalan seperti ini berdasarkan pengetahuan sejarah anda, terangkan sejauh mana usaha-usaha, maknanya kamu kena cerita dulu usaha dia dulu. Kemudian berjaya menghadapi cabaran perluasan kuasa barat. Maknanya usaha itu telah menyebabkan apa? Boleh faham? Jadi sebab itu, cikgu menerangkan kepada kamu tadi antara usaha itu, oleh kerana 8 markah, cikgu buat 4 fakta, 4 huraian. So antara fakta dia yang pertama iaitu cikgu ambil yang huraian dia dulu, iaitu usahanya apa? Pemodenan dalam pentadbiran ekonomi, menarik lebih ramai pelabur asing untuk datang ke Johor bagi melabur dalam sektor pertanian komersial seperti gambir dan lada hitam. So kesannya ini telah membawa kepada kemakmuran negeri Johor. Itu satu. Maknanya huraian dan fakta. Di situ. Ada 2 dah. Kemudian juga kalau kita lihat seterusnya iaitu usaha penggubalan undang-undang tubuh kerajaan Johor dan undang-undang bagi diri Terengganu telah membantutkan cita-cita British untuk meluaskan kuasa ke atas negeri Melayu tersebut. Dan kemudian kita boleh buat ayat baru iaitu hal ini telah melambatkan keluasan kuasa British ke atas negeri-negeri Melayu, terutama Johor dan Terengganu. Nampak tak? Huraian dan juga fakta. Maknanya ada usaha dan juga ada dia punya kesan dia. Kemudian yang ketiga, kemajuan pendidikan. Akibat daripada desakan berterusan Raja-Raja Melayu melalui Durbar, menyebabkan penubuhan sekolah-sekolah di negeri-negeri Melayu termasuk sekolah perempuan. Jadi, hal ini telah menyebabkan berlakunya kemajuan pendidikan di tanah Melayu. Dan
Yang keempat, kita boleh ambil iaitu tentang usaha Raja-Raja Melayu dan Pembesar Melayu mendesak British melalui Durbar dan Majlis Perundangan Persekutuan tentang keperluan pasukan bersenjata yang dianggotai oleh anak-anak watan. Bagi memelihara kedaulatan dan keselamatan negara, dan hal ini telah menyebabkan penubuhan regimen askar Melayu Diraja. Jadi nampak tak? Ada huraian, ada fakta. Ada huraian, ada fakta. Anak watan tu maknanya apa? Orang-orang tempatan. Anak watan tu bermaksud orang-orang tempatan. Sebelum ini, askar-askar Melayu kebanyakannya askar tanah Melayu, tapi dia punya askar dia adalah tentera-tentera British dan juga tentera Gurkha. Sebab itu Raja-Raja Melayu tak nak. Sebab orang-orang luar ni, maknanya tentera British dan juga tentera Gurkha ni, mereka tidak ada semangat cintakan negara. Sebab ini bukan negara diorang. Jadi sebab itu, Raja-Raja Melayu mendesak melalui Durbar untuk membentuk pasukan bersenjata yang terdiri daripada anak watan, iaitu orang tempatan. Kerana orang tempatan akan berjuang bermati-matian bagi mempertahankan kedaulatan negara. Boleh faham? So, inilah dia 4, kita kata 4 usaha yang mana telah berjaya berhasil dalam menangani cabaran perluasan kuasa barat. Boleh Adlan? Boleh faham tak Adlan tentang berkaitan bagaimana menjawab soalan yang 8 markah ini? Sikit. So cikgu, kalau bilangan askar Melayu sama dengan jumlah tentera British tanah Melayu semasa World War II, adakah Jepun akan menakluki tanah Melayu? Tidak. Sebenarnya kekalahan askar Melayu ke atas Jepun, kekalahan askar Melayu di tangan Jepun bukan kerana bilangan, tetapi tentera-tentera Melayu pada waktu itu, tentera-tentera di tanah Melayu pada waktu itu kebanyakannya adalah tentera-tentera British dan tentera-tentera Gurkha, yang mana mereka tidak ada semangat untuk mempertahankan negara. So mereka lebih kepada menyelamatkan diri masing-masing. So ini menyebabkan punca kekalahan utamalah. Baik. So baik. Betul. Alright. So bagaimana untuk menjawab soalan ni cikgu? Terangkan sejauh mana? Kamu boleh mulakan. Lagi banyak cikgu, Jepun berani. Askar Melayu lagi banyak. Rasanya Jepun berani tak serang? Berani. Jepun dia ada semangat kamikaze, iaitu semangat berani mati, untuk mempertahankan Maharaja. Sebab itu mereka berani. So tentera-tentera Melayu yang terdiri daripada tentera British dan juga tentera Gurkha tidak mampu ataupun tidak ada semangat mencintai negara itu, tak ada. Baik. So macam mana jawab soalan ini? Kalau kita lihat ni, kita boleh buat ayat iaitu pelbagai usaha pemerintah dan pembesar negara, atau bukan berdasarkan pengetahuan saya, silap berdasarkan pengetahuan sejarah saya, kena mula macam ni So pelbagai usaha pemerintah dan pembesar negeri Melayu, telah berjaya menghadapi cabaran perluasan kuasa barat. Antaranya dan kamu boleh ambil fakta yang pertama, iaitu antaranya, iaitu kalau kita lihat fakta yang pertama tu iaitu pemodenan. Antaranya pemodenan dalam bidang pentadbiran dan ekonomi di negeri Johor telah membawa masuk pelabur asing untuk melabur dalam
perladangan gambir serta lada hitam. Okey, lada hitam okey di Johor. Okey. Titik. Kemudian kita sambung-sambung, hal ini telah membawa kemakmuran negeri Johor. Okey, so itu contoh. Okey, itu contoh jawapan. Nampak tak? Okey. So ini contoh jawapan bagi soalan. Ini dah 2 markah dah ni. Pemodenan dalam bidang pentadbiran dan ekonomi negeri Johor telah membawa masuk pelabur asing untuk melabur dalam perdagangan dan gambir setelah dihitam di Johor. Hal ini telah membawa kemakmuran negeri Johor. Itu 2 dah. Kemudian seterusnya kamu boleh ambil iaitu berkaitan fakta yang kedua. Okey, iaitu melambatkan keluasan kuasa. So dengan cara apa? Undang-undang. Okey, dengan cara undang-undang. So kamu akan mulakan dengan selain itu, penting selain itu, penggubalan undang-undang. Okey, undang-undang tubuh kerajaan, iaitu kerajaan Johor, dan undang-undang tubuh. Undang-undang tubuh kerajaan Terengganu. Telah membantutkan usaha perluasan kuasa British. Hal ini telah melambatkan usaha perluasan kuasa British di tanah Melayu, terutama Johor dan Terengganu. Macam itulah. Nampak tak? Cikgu letak kat atas lah. Kat atas ni. Lan, nampak tak Lan? Lan, nampak tak? So macam ni. Cikgu buat macam ni. Baik. Sini dah 4 markah. So, faham tak? Sekarang cikgu nak tanya kamu, faham tak tentang bagaimana menjawab soalan, sejauh mana usaha-usaha, maknanya kamu kena ceritakan usaha-usaha dulu, dan bagaimana usaha-usaha ini berjaya menghadapi cabaran peluasan kuasa barat di negara kita. Boleh faham Ya, ini. Ingat, menjawab soalan sejarah mesti ikut peruntukan markah. Jangan korang main hentam je. Jadi ini berapa markah cikgu? Ini adalah sebenarnya baru 4 markah, tapi soalan nak 8 markah. So kamu berikan lagi 2 fakta dan juga 2 huraian untuk mencukupkan 8 markah. Boleh faham Jelas cukuplah tu. Cukuplah tu. Nak cikgu teruskan ke untuk 8 markah? Tak payah harap. Kamu dah tahu kan caranya. Betul? Dah tahu kan? Dah tahu kita boleh buat soalan kembali kepada soalan objektif tak? Boleh ke tak boleh? Untuk kita kembali kepada soalan objektif yang kita nak bincangkan pada malam ini. Boleh Bagaimana pelajar-pelajar lain? Boleh? Jangan diam saja. Boleh cikgu. Maisarah. Ada sesiapa nak ambil jawapan ni? Silakan. Sesiapa nak ambil, sila ambil dulu. Cikgu ambil bagi masa 2-3 minit untuk menyalin. Soalan apa cikgu? Inilah soalannya, Adlan. Lan, ni soalan kau, Lan. Ini soalan kau. Yang ini soalan, yang ini adalah soalan tu. Boleh buat lirik Suka hati kau aja. Yang objektif tu yang inilah, yang bahagian atas. Yang bahagian atas soalan yang sama ni. Iaitu yang di bahagian atas ini. Iaitu inilah dia. Iaitu set yang kedua.
Okey, kertas modul 2 PT3. Okey, kertas modul 2 PT3. Okey, baik. So kita nak mulakan perbincangan pada malam ini untuk kertas objektif, okey, modul 2 PT3. Okey, dah sedia semua? Okey. Okey. Baik, dah sedia Baik. Okey, soalan objektif ini sebenarnya kita tahu okey terbahagi kepada okey kertas modul ni ada dua bahagian, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Ada tiga Bahagian A kebiasaannya 20 markah. Kemudian juga bahagian B, okey, bahagian B kebiasaannya ada lebih kurang beberapa ataupun kita ada 4 soalan sebenarnya Ada 4 soalan yang membawa kepada 40 markah. Setiap satu soalan tu 10 markah. 10 markah Ini nombor 1, okey, kemudian nombor 2, okey, kemudian nombor 3, okey, dan juga nombor 4. Okey. Baik, kemudian bahagian C jawab 2 soalan. Bermakna satu soalan tu 20 markah membawa kepada 40 markah. So pilihlah mana-mana. Soalan 1 atau soalan 2 daripada form 3 ataupun form 2 dan juga soalan 3 daripada form 3. Ataupun soalan keempat yang juga diambil daripada form 3. Okey. Baik. So hari ini kita akan tengok yang objektif dahulu. Okey. Baik, so kita akan lihat kepada soalan objektif dan kita akan lihat soalan yang pertama ini. Okey, baik. Oleh kerana soalan objektif, cikgu akan berikan kepada kamu lah, kan? Tapi cikgu berikan mengikut nama. Okey, mengikut nama. Okey, soalan nombor 1 kita akan berikan kepada Abdul Rahman. Yang kedua adalah Adam Haris. Okey, dan yang ketiga adalah Afzarif, dan yang keempat ialah Alia Nur Farisha. Okey. So, nombor 1 Abdul Rahman, kedua Adam Haris, ketiga Afzarif dan yang keempat Alia Nur Farisha. So, boleh onkan mic untuk baca soalan dan berikan jawapan. Okey, silakan. Mula-mula nombor 1 iaitu Abdul Rahman. Silakan Man. Raja beri okey, cikgu dengar tak cikgu? Dengar. Okay. Raja berikut merujuk kepada kaedah pengkajian sejarah. Kaedah pengkajian sejarah bertulis arkeologi dan X. Apakah X? Apakah X? Kaedah apa? Ini form 1 ni. Bertulis arkeologi dan juga X. Bukan tanya pasal X kau bukan. Bukan tanya pasal X kau, tapi tanya X tu apa? Antara lisan, tafsiran, saintifik dan rekonstruksi. So bukan tanya pasal X kau. Apakah nilai X? Bukan. Daripada apa yang saya tengok, daripada apa yang saya fikir secara logik, saya yakin jawapan adalah A. Ya, jawapannya adalah A, betul? Ya. Saya yakin dengan D confirm salah. Okey, ya. Nombor 1 jawapannya adalah A, iaitu kaedah lisan. So itulah X kamu. Bukan. Itulah apakah X tadi Bukan X kamu. Silap. Okey. Cikgu tak best cikgu kalau tak suspend. Okey, baik. Ya, okey. Baik, soalan nombor 2. Silakan kepada Adam Haris. Silakan Adam Haris. Jangan baca dari satu itu typo. Jangan baca nombor 2 dah satu kan? Dengar tak cikgu? Ya, dengar. Apakah kesan peningkatan suhu bumi pada zaman air batu akhir? A. Cairan air batu. Okey, peningkatan suhu bumi pada zaman air batu akhir menyebabkan pencairan air batu iaitu glasier. Ya, betul Adam Haris. Okey, betul. Okey, pencairan air batu. Terima kasih banyak. Nombor 2 kepada Adam Haris. Okey, nombor 3. Kita berikan kepada Afzarif. Afzarif kata dia tak ada mic. Tak apa, cikgu bacakan. Cikgu bacakan Baik. Perkembangan yang pesat dalam perancangan bandar
berlaku pada sekitar tahun 2000 sebelum Masihi dalam tamadun Indus. Dua bandar terancang dalam tamadun tersebut ialah apa? Adakah Punjab, Gujarat, Harappa, Mohenjo-daro? Adakah 1 dan 2 atau 1 dan 4 atau 2 dan 3 atau 3 dan 4? So Zarif, jawapannya apa? Jawapannya adalah D, dia kata, iaitu Harappa dan juga Mohenjo-daro. Are you sure? Anda yakin dengan jawapan anda? Anda tak mahu menggunakan talian hayat? InsyaAllah okey. Jadi bagaimana rakan-rakan yang lain, jawapan ini betul atau salah? Okey. So jawapannya adalah ya, jawapannya adalah ya. Jawapannya adalah salah bagi yang lain-lain. So jawapan D memang betul. Memang. Okey, dua bandar terancang dalam tamadun Indus adalah Harappa dan juga Mohenjo-daro. Ya, memang betul. Haras memang macam tu. Haras memang macam tu. Dia suka memilih jawapan yang salah. Nasib baik nama sedap. Baik. Boleh ingat ya, Harappa dan Mohenjo-daro. Okey, soalan yang keempat. Kita silakan Alia Nur Farisha. Betul lah, salah dari segi orang lain. Type boleh. Tak apa, cikgu baca, nanti kamu bagi jawapan dia. Baik, maklumat berikut merujuk kepada binaan, iaitu mempunyai 80 pintu masuk. Binaan ini dimulakan oleh Raja Vespian dan boleh memuatkan 50,000 penonton. Jadi, apakah jawapannya, Alia Nur Farisha? Adakah Pantheon, adakah Aqueduct, atau Acropolis, ataupun Colosseum? So, yang mana satu jawapan dia? Okey, Alia Nur Farisha, jawapannya adalah ya, D, Colosseum. Colosseum tu adalah sebuah stadium besar. Betul. Okey, Pantheon tu apa? Pantheon tu adalah bangunan yang dibina untuk diletakkan patung dewa-dewi Rom. Itu Pantheon. Aqueduct apa? Aqueduct adalah saluran air. Yang bentuk dia macam tu kan. Macam tu. Itu saluran air dipanggil aqueduct. Okey. Jadi Acropolis pun bukan. Okey, nombor 4 jawapannya adalah D, Colosseum. Ya, aqueduct tu air, bukan. Aqua ni sebenarnya, perkataan aqua ni sebenarnya bermaksud air. Guys, sebenarnya diambil daripada perkataan aqua, A-Q-U-A. Itu dalam bahasa Inggeris. Okey, dalam bahasa Rom, aqueduct. Duct pun berkaitan dengan air, iaitu itik. Bolehlah. Bolehlah. Okey. Betul lah tu. Okey. Baik. Macam soalan contoh tanya apa? Banyak-banyak tikus. Tikus apa yang berkaki dua? Tikus apa yang berkaki dua? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Habis itik apa yang berkaki dua? Itik kaki dua. Pandai. Okey. Iaitu semua itik berkaki dua ya. Jangan salah faham. Bukan Donald Duck. Okey, baik. Soalan yang keempat dah. Soalan yang kelima. Okey, kita serahkan kepada Amira Sharafana. Tak naklah Amira Sharafana. Dah banyak kali dah kan. Kita bagi kepada Amirul Roslan. Amirul Roslan nombor 5. Nombor 6 kita berikan kepada Ammar Faiz, nombor 6. Okey, nombor 7 kita bagi kepada Dahlia. Okey, dan nombor 8 kita bagi kepada Haras Einstein. Haras Einstein jadi so kita ada 4 orang lagi, iaitu Amirul Roslan, Ammar Faiz, Dahlia dan juga Haras Einstein. Okey, so nombor 5 silakan. Okey. Kita mulakan dengan Amirul Roslan. Silakan Amirul untuk soalan nombor 5. Hello. Halo. Nombor yang anda dial tiada. Okey. Okey, teruskan. Okey. Jadual berikut. Berkaitan dengan peperangan yang berlaku antara orang Quraisy, Mekah dengan orang Islam. Apakah faktor kemenangan tentera Islam dalam peperangan tersebut?
Um, strategi yang perang mantap. Strategi perang mantap. Kenapa strategi? Sebab orang bijak. Okey, kenapa dia orang bijak? Apa bukti kat sini dia bijak, pandai? Allah tolong. Oh, Allah menolong. Kau ni kan Allah Subhanahu Wa Taala, betul kau ni. Okey, baik. Baik. Sebenarnya okey, cikgu boleh terima jawapan itu, okey, iaitu perang Khandak, tentera Islam menang, faktor kemenangan dia adalah strategi perang yang mantap. Ya, masya-Allah akhi. Ya. Kenapa strategi perang dia mantap? Betul, kerana Khandak kat sini. Khandak di sini bermaksud apa? Khandak itu bermaksud parit. Ya betul, itu maksud dia parit. Maknanya strategi dia iaitu mengelilingi ataupun mengorek parit di sekeliling kubu tu. So itu nombor 5. Terima kasih banyak Amirul untuk jawapan yang mantap. Walaupun kadang-kadang bila cikgu tanya kamu kurang mantap bila menjawabnya. Okey Amirul. Okey. Baik. Soalan yang ke-6 kita berikan kepada Amar Faiz. Amar Faiz nombor 6, nombor 7 Dahlia, nombor 8 Haras. Okey, kau type Okey, Amar Hafiz, cikgu bacakan Baik. Raja berikut merujuk kerajaan alam Melayu yang masyhur. Okey, iaitu kerajaan X. X lagi. X apa ni? Sila mengaku siapa punya X ni. Baik, iaitu berpusat di Hari Haralaya Jayavarman kedua, diasaskan oleh Jayavarman kedua, empire-nya hingga ke sempadan 6. So, apakah jawapannya Amar Faiz? Untuk soalan nombor 6 ini. Saya rasa iaitu Sriwijaya. Kau jangan main rasa-rasa. Ini first impression ke ataupun kau tembak? Okay, ini your first impression ke second impression? Bagi tahu cikgu Ahmad Faiz. Adakah ini soalan yang kamu teka mula-mula ataupun soalan yang kamu rasa ini jawapan yang nombor 2? Yang mana satu? Okey Amar. Baik. Ada yang kata B confirm salah. Saya teka kod. Teka kod. Kalau kamu nak teka, mula-mula kamu kena buang dulu 2 jawapan yang salah. Kamu tembaklah. Baik. Apa kata kunci dia? Cuba tengok Hari Haralaya Jayavarman yang kedua confirm bahawa kerajaan ini bukan berada di tanah Melayu. Dia mesti berada di sebelah atas. Di sebelah atas Thailand. Sebab Jayavarman ni tak ada dekat kerajaan-kerajaan Kedah Tua, kerajaan Gangga Negara, dia tak pakai Jayavarman. Dia pakai raja. Kan? Begitu juga macam Sriwijaya dan Majapahit. Dia tak pakai Varman-Varman ni, dia pakai raja. Kena ingat tu ya. Jadi kalau Jayavarman ni mesti yang atas-atas. Okey, iaitu yang atas tu ada 3 lagi kerajaan. Kan? Kalau korang tak boleh bayang sebab form 2 kan, dah lama. Okey, kamu bayangkan kerajaan Malaysia tu dulu macam ni. Okey, nampak tak? Korang nampak tak ni? Gitu. Gitu kan? Kemudian ada gini, iaitu ni, Sriwijaya dan juga Majapahit. Kerajaan-kerajaan di atas ni ada apa? Ada Funan, Champa dan juga Angkor, betul? Funan, kemudian Champa dan juga Angkor. Yang dekat tanah Melayu ni ada 2, Kedah Tua dan juga Gangga Nagara. Dan yang di bawah ni ada Sriwijaya. Dan satu lagi ada Majapahit. Betul? Jadi, kalau kerajaan-kerajaan di bawah itu, dia tak pakai Varman. Yang bawah ini dia pakai raja-raja. Yang atas ini yang akan pakai Varman. Itu clue yang cikgu nak bagi tahu. Jadi, yang mana satu jawapan dia setelah cikgu bagi clue ni? Yang mana satu jawapannya agak-agaknya? Amar Faiz.
Sonang dia ni. Dah bagi clue. Dah bagi keywords. Okey, ya betul. Jawapannya adalah ini adalah angkor. Okey, angkor. Okey, so bukan Sriwijaya, bukan Kedah Tua. Okey, dan C tu kita tak pernah belajar. Okey, jadi jawapannya adalah angkor. Boleh faham para pelajar sekalian? Boleh faham wahai para pelajarku sekalian? Boleh okey. Baik. Ini soalan yang ke-6. Alright. Soalan, okey bagus. Soalan yang ke-7. Okey, kita serahkan kepada Dahlia. Silakan Dahlia, soalan nombor 7. Boleh Dahlia? Nombor 8 Haras. Nombor 7 Dahlia. Silakan Dahlia untuk baca. Dahlia. Dahlia. Okey. Tak boleh baca ke? Okey, baik. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang penting bagi kerajaan alam Melayu. Apakah faktor kemajuan perdagangan? Okey, adakah kekayaan hasil hutan atau kemudahan pelabuhan atau kedudukan berhampiran atau bahasa Melayu sebagai lingua franca? Ingat, perdagangan. Kalau perdagangan gunakan apa? Gunakan hasil hutan ke atau guna kapal? Perdagangan guna apa? Kalau perdagangan antara kerajaan dengan kerajaan akan guna apa binatang ni? Mana pula dia? Okey. Iaitu guna apa? Guna kapal. So kalau guna kapal bermakna faktor kemajuan perdagangan itu kerana apa? Kerana banyak tempat untuk berhenti. Kalau kapal berhenti kat mana? Dahlia? Kapal berhenti di mana? Berlabuh di mana? Wonderpacks. Okey. Ia berlabuh di pelabuhan. Jadi jawapannya yang mana Dahlia? Faktor kemajuan perdagangan jawapannya yang mana? Ya betul, jawapannya adalah B. Kemudahan pelabuhan. Bukan A, bukan C, bukan D. Boleh faham itu faktor kemajuan perdagangan. Okey. Soalan 7 adalah B. Soalan yang ke-8. Okey, Haras, silakan Haras. Hello. Ya, Boleh dengar kan? boleh. Okey. Maklumat berikut merujuk kepada bukti penyebaran Islam di alam Melayu. Penemuan batu bersurat bertarikh 1035 dan batu nisan bertarikh 1039 di Panduranga. Ia membuktikan penyebaran Islam di Di mana tu? Okey. Cikgu bagi clue boleh? Saya bagi clue. Okey. Clue dia adalah iaitu clue dia adalah salah satu negeri negeri yang kita kata sebagai Panduranga ni. Panduranga ni sebenarnya kamu rasa dia punya bunyi tu macam bahasa Melayu ke, bahasa Jawa ke, ataupun bahasa Thailand ataupun bahasa Khmer. Panduranga. Wish. Ni. Thailand ke? Thailand ada bunyi Panduranga ke? Aku tadi keseram. Okey. Apa? Okey, adakah bunyi macam bahasa Thailand atau bunyi macam bahasa Melayu atau bunyi macam bahasa Jawa? Jawa macam ni ke? Ya, Panduranga. Jauh lah. So kalau Panduranga bahasa Jawa, agak-agaknya di mana tu? Dia kalau bahasa Jawanya confirmnya di Indonesia. Kalau di Indonesia ya di mana ya? Sriwijaya bukan kan? Sriwijaya lah. Sriwijaya ya bukan di Indonesia ya? Oh bukan Okey. Baik. Jawapannya adalah okey.
Kalau cikgu tandakan jawapannya adalah B, iaitu Sriwijaya. Betul lah. Okey. Adakah ada yang menyokong ataupun ada yang membangkang? Ada yang nak membantah? Nak tengok dulu. Ada tak yang membantah? Okey. Jawapannya adalah Panduranga. Iaitu Sriwijaya. Sriwijaya. Okey. Thank you. Okey, baik. Terima kasih banyak untuk Haras. Okey, soalan nombor 8 adalah B. Okey. Baik, kita teruskan dengan soalan yang ke-9. Okey, 9. Kita akan teruskan, kita akan berikan soalan nombor 9 kepada Imran Yusof. 9 Imran Yusof. 10 kita bagi kepada Maisarah. Okey, nombor 11 kita bagi kepada Nur Edlina. Okey, nombor 11 Nur Edlina. Dan nombor 12 kita berikan kepada Sani. Sani nombor 12. Serta 13 kita berikan kepada Sendan. Senden. Okey. Bermakna ada 5 soalan kat sini. Okey, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, iaitu kita akan berikan kepada bermula dengan Imran Yusof, Maisarah, Nur Edlina, Sani dan juga Senden. Okey. Baik, kita mulakan dengan Imran Yusof, soalan nombor 9. Silakan Imran Yusof. Imran Yusof boleh tak baca soalan nombor 9? Sonang je ni. Okey, tak ada mic lah tu. Okey. Baik, bendahara ialah pembesar dalam sistem pemerintahan Kesultanan Melaka pada kurun ke-15. Tugas beliau adalah, dia kata B, 1 dan 4, pemangku sultan dan juga ketua turus angkatan tentera ataupun angkatan perang. So jawapannya betul, B, 1 dan 4. Maknanya kalau sultan tak ada dekat negeri tu, bendahara lah jadi pemangku sultan dan bendahara lah jadi ketua turus. Turus ni maknanya ketua strategi angkatan perang. Ketua strategi ya. So itu nombor 9. Terima kasih banyak kepada Imran Yusof. Soalan nombor 10. Silakan Maisarah. Silakan nombor 10. Mengapakah pusat pemerintahan Kerajaan Johor Riau sering berpindah randah? A. Strategi ketenteraan. Mengapakah pusat pemerintahan Kerajaan Johor Riau sering berpindah randah? Ini bab yang ke-6 tingkatan 2. So iaitu strategi ketenteraan. Betul ke? Maisarah, betul ke? Yakin ke? Yakin. Yakin okey. Janganlah meragui meragui cikgu. Tak. Okey. Okey, baik. Kalau kita lihat di sini, okey, ada kenapa sering berpindah randah? Kerana strategi ketenteraan. Jawapannya adalah betul. So 10 memang A, strategi ketenteraan. Sebab itu Johor Riau berpindah randah. Okey. Terima kasih banyak kepada Maisarah. Okey. Soalan nombor 11. Silakan kepada okey, Nur Edlina. Silakan Edlina, nombor 11. Boleh Edlina? Kalau tak ada mic boleh bagi tahu ya. Tak ada mic, macam tu. Okey, silakan. Edlina tak dengar apa pun. Cuba try lagi. Cikgu perasan kamu onkan mic tu. Tapi macam tak dengar apa-apa. Tak dengar Dah kenapa tak dengar? Kan? Termute kot. Ada yang termute ke? Saya tulis boleh? Okey, baiklah. Bolehlah Edlina. Okey, cikgu bacakan dia punya soalan dia. Baik, Sultan Zainal Abidin yang ketiga merupakan antara Sultan Terengganu yang masyhur yang membawa pemodenan Terengganu. Apakah sumbangan penting baginda? Iaitu adakah menggunakan mata wang negeri atau menubuhkan mahkamah tinggi, menggubal undang-undang tubuh dan menubuhkan pasukan tentera diraja. Baik, Nur Edlina telah menjawab, jawapan dia adalah C, iaitu menggubal undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Terengganu.
Baik, adakah jawapan itu betul? Ya, jawapan itu memang betul. Okey, terima kasih banyak Adlina untuk jawapan tepat. Memang Sultan Zainal Abidin ketiga ni, okey, kenapa cikgu kata betul mengubah undang-undang tubuh? Kerana cikgu tengok tahun 1881 hingga 1918. Bermakna okey, waktu ini adalah waktu kedatangan British ke tanah Melayu. Jadi sebab itu okey, beliau atau baginda telah menggubal undang-undang tubuh. Okey, baik. So terima kasih banyak kepada Nur Adlina. Baik, soalan nombor 12 kita serahkan kepada Sani. Silakan Sani untuk nombor 12. Boleh onkan mic dan baca soalan? Ya. Kata berbilang adat berikut berkaitan dengan adat pepatih yang diamalkan di Negeri Sembilan. Okey. Perbilangan adat tersebut dapat dikaitkan dengan A. Protokol istana. Oh, serius ah. Takkanlah ada pepatih Negeri Sembilan ada istana meh. Baik. Okey, serius kan. Baik. Tak apa, Sani, cikgu bagi clue. Jap. D, cikgu D. Baru je nak bagi clue. Okey. Macam mana kau boleh tembak pergi ke A? Okay. Baik. Nasib Gantung, cikgu. gantung. Alah, kesian je. Okey, baik. Tak apa. Okey, kalau kita lihat alam beraja, kemudian luak berpenghulu, suku ada berlembaga, kemudian anak buah ada buah pak. Nampak tak? Ini semua adalah pemimpin-pemimpin. Okey, pemimpin-pemimpin. Jadi ini adalah berdasarkan adat pepatih, bermakna jawapannya adalah D, pemilihan pemimpin. Kamu ingat lagi kan susunatur dia punya pemimpin. Okey, bermula kalau daripada bawah sekali ada siapa? Bawah sekali ialah anak buah, betul? Anak buah memilih buah pak, betul? Buah pak. Buah pak yang ke atas memilih apa? Siapa tahu? Okey, atas buah pak apa? Lembaga, betul. Atas lembaga ada apa? Ada bermula dengan huruf U, iaitu siapa tahu? Undang, ya betul. Dan atas sekali, iaitu atas undang ada apa? Iaitu Yam Tuan Besar. Ya, ini susunan dia. Yam Tuan Besar. Ya, betul. Yam Tuan Besar. Jadi ini susunan dia. Ini adalah pemilihan pemimpin. Anak buah akan memilih buah pak memilih lembaga memilih undang memilih Yam Tuan Besar. So itu dia punya proses dia. Ya, Ibu Soko bukan kat sini ke? Ada. Ibu Soko kat sini juga dengan anak buah. Anak buah dan Ibu Soko. Ada kat sini. Okey. Ibu Soko juga ada kat sini. Dia sama taraf dengan anak buah. Okey, anak buah Ibu Soko. Lepas tu baru naik ke atas. Okey. So ini adalah berkaitan adat berpatih. Okey, nombor 12 jawapannya adalah D. Terima kasih banyak kepada Sani. Okey, dan juga kita teruskan kepada soalan yang ke-13 iaitu Sindan. Silakan Sindan. Soalan nombor 13. Kerajaan British membuat keputusan untuk campur tangan dalam hal ehwal negeri-negeri Melayu demi menjaga kepentingan ekonomi British. Ya. Siapakah yang dihantar untuk menjayakan misi tersebut? Jawapannya adalah B. Okey. So kerajaan British membuat keputusan untuk campur tangan. Okey, siapakah yang dihantar untuk menjayakan misi tersebut? Iaitu jawapan Sindan adalah Andrew Clark. Betul ke? Tu masalahnya. Betul ke? Bukan Harry Ord ke? Atau bukan Frank Swettenham ke? Okey. So siapakah yang dihantar untuk menjayakan misi tersebut? Jawapannya yang sebenar adalah
Ya, B. Andrew Clark. Memang B. C dan D memang salah, betul. C dengan D ni memang salah. Frank Swettenham ialah Residen General Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. J.G. Davidson adalah Residen bagi Negeri Selangor. Okay. Harry Ord sebenarnya adalah orang yang mula-mula sekali mendapat arahan untuk meluaskan kuasa British. Okay. So jawapannya 13 adalah B. Andrew Clark. Baik. Kita teruskan dengan soalan ke-14. Okey, soalan yang ke-14 kita berikan kepada 14 kita berikan kepada Adlan. Okey, 14 Adlan, 15 Aina, Aina dan 16 Amira Sharafana dan 17 Amjad. Okey. Baik. So kita akan kembali iaitu apa? Okey, mula dengan Adlan, Aina, Amira Sharafana dan juga Amjad. Okey. So mulakan dengan 14. Kita mula dengan Adlan. Silakan Adlan. Okey. Lan, silakan Lan. Soalan nombor 14. Bacalah. Apa pula? Kejap memfikir. Memfikir. Ya Allah, bahasa Melayu. Okey. Memang trend. Abang tak tahu. Kau baca sekarang? Okey. Kau baca sekarang? Ya, cikgu. Silakan baca Lan. Kau lama tak dengar suara kau. Cikgu dengar tak, cikgu? Dengar. Sekejap, saya baru print tu, cikgu. So, saya tak buat lagi. Tak apa kan. Memang ramai pelajar pun tak buat lagi sebenarnya. Cikgu tahu kan. Tak payah nak nipu cikgu lah. Cikgu faham dengan korang. Dalam minit pun nak print. Biasalah tu. Okey. Tapi boleh tak minta kepada Adlan untuk bacakan je soalan tu? Bacakan? Bacakan. Boleh, cikgu. Sekejap. Perjanjian berikut telah ditandatangani pada tahun 1795 antara Raja Belanda dengan Kerajaan British. Okey. Surat-surat tu apa, Q. cikgu? Surat-surat Q. Ya. Surat-surat Q. Apakah kesan daripada perjanjian tersebut? Ya. Haras cakap kat saya, Haras nak jawab kan, cikgu? Kan. Haras dah je tu. Macam mana tu? Baik. Sebenarnya macam ni je Lan. Sebenarnya kamu tengok balik ayat tu. Perjanjian berikut telah ditandatangani pada tahun 1795 antara Raja Belanda dengan Kerajaan British. Maknanya surat-surat Q ni satu perjanjian antara British dengan Belanda. Okey, apakah kesan dia? Kod Yang mana? C. British menduduki jajahan Belanda di timur. Ya, betul. Kamu tahu kenapa? Sebab ada word British and Belanda. Okey, baik. Kod. Itu memang kita punya logik lah kan. Tapi sebenarnya surat-surat Q ni antara British dengan Belanda. Kerana apa? Kerana pada waktu itu Belanda ini telah diserang, sedang berperang dengan Perancis. Sedang berperang dengan Perancis. Jadi oleh kerana Belanda takut, okey, negeri-negeri jajahannya di Indonesia semua akan, bila dia kalah, maka negeri-negeri jajahan tu akan dimiliki oleh Perancis. Maka dia buat perjanjian dengan British supaya kau duduk sekejap. Kau duduk sekejap di kawasan-kawasan aku di timur, okey, sementara aku tengah berperang. Nanti bila habis perang kau pulangkan balik. Jadi itulah surat-surat Q. Antara British dengan Belanda. Kau duduk sekejap, tolong jaga. Apa untung Brit? Sebab pada waktu itu British memang ada di Tanah Melayu. Belanda pula ada di Sumatera, ada di Tanah Jawa. Jadi apa keuntungannya? British dapat ambillah keuntungan kutipan cukai daripada tanah-tanah jajahan Belanda. Dapat keuntungan iaitu di Sumatera, iaitu di Pulau Jawa. Tapi bila dah habis peperangan tu, peperangan antara Raja Belanda dengan Perancis ni, bila dah habis, maka Belanda boleh minta balik. Pak Sri,
tanah tu biar aku jaga balik pula. Terima kasih banyak sebab jaga. So British pun keluar daripada Sumatera dan tanah Jawa. Ya betul. Belanda kan kekurangan duit masa tu. Ya betul. Jadi Belanda tak nak tanah-tanah jajahan di Belanda tu akan jatuh ke tangan Perancis. Sebab tu minta British pegang sekejap. Jadi jawapan dia, apakah kesan daripada perjanjian itu? Iaitu kesannya adalah British menduduki jajahan Belanda di timur. Dia duduk sekejap. Menduduki jajahan Belanda di timur. Okey, baik. Sementara jangan selamanya. Okey. Terima kasih banyak kepada Adlan. Oh, suara dah lama tak dengar suara Adlan. Lan, suara kau memang best Lan. Suara macam apa, ada bass sikit macam pembaca berita. Best lah suara kau. Okey, baik. Soalan 15. Tapi Lan, jangan nyanyi. Satu je, jangan nyanyi. Jangan nyanyi. Risau. Risau. Okey, baik. Tak kerti nyanyi? Tak payah. Okey, baik. Soalan yang ke-15. Okey, kita serahkan kepada Aina. Silakan Aina. Aras, kau nyanyi boleh. Tapi jangan mensumbangkan ya. Baik. Silakan Aina. Okey, 15. Apakah peranan residen British di negeri Perak, Sungai Ujong, Selangor dan Pahang? Ya. Jawapan dia C. Nasihati Sultan berkaitan pentadbiran. Ya, ya Allah, anak siapa lah ni bijaknya. Okey, residen British di negeri Perak, Sungai Ujong, Selangor dan Pahang, apakah peranan dia? Maknanya apakah fungsi dia? Iaitu menasihati Sultan berkaitan pentadbiran. Bagus sangatlah, anak siapa lah ni. Okey, 15 adalah C. Baik, terima kasih banyak kepada Aina. Okey, soalan yang ke-16. Okey, kita berikan kepada siapa? Amira Syarafana. Silakan Amira. Apakah strategi yang digunakan oleh Sultan Muhammad I Kelantan bagi mengelakkan ancaman Terengganu? Ya. D. Membuat persediaan dengan Siam. Okey. Baik, ya Allah, bijak-bijak budak-budak form 3 ni. Okey, apakah strategi yang digunakan oleh Sultan Muhammad yang pertama Kelantan bagi mengelakkan ancaman Terengganu? Baik, strategi pertama. Tengok betul-betul Sultan Muhammad yang pertama. Sultan Muhammad pertama ni siapa cikgu? Sultan Muhammad pertama ni lah yang gabungkan semua negeri Kelantan tu. Iaitu nama dia ialah Long Yunus. Asalnya Long Yunus. Jadi Sultan Muhammad yang pertama. So, apakah strategi yang digunakan? Iaitu dia membuat persetiaan dengan Siam. Maknanya dia membuat hubungan baik dengan Siam supaya Siam akan melindungi Kelantan daripada Terengganu. Macam cikgu cakap selalu kan, bila Kelantan Terengganu berperang, siapa yang kalah? Siapa yang kalah, siapa yang menang? Kalau Kelantan dengan Terengganu, Kelantan berperang dengan Terengganu, siapa menang, siapa kalah? Kelantan yang kalah. Okey. Kelantan yang kalah. Apa bukti Kelantan kalah? Apa bukti Kelantan kalah? Menang. Ya, betul. Betul. Kelantan kalah sebab dia tak menang. Dia tak menang, dia menang. Yang menang ialah Terengganu, menang. So Kelantan tak dapat, dia dapat menang. Dia hilang NG ya. Okey, baik. Tapi Kelantan menang bila lawan bola ya. Bukan KL ke? KL lain. KL lain. KL apa? KL apa khabar dia? Kau ni dia? Ada. Bro, dia. Itu lain. Okey, baik. 17. Bosku, ya, bosku pun boleh juga. Okey. Baik, soalan 17 kita berikan kepada Amjad. Silakan Amjad, 17. Siapakah yang mengetuai pentadbiran peringkat kampung dalam sistem kesukuan di Sabah? Ya. D. Tuai rumah. Okey. Di tuai rumah, siapakah yang mengetuai pentadbiran peringkat kampung dalam sistem kesukuan di Sabah? Okey, kalau pentadbiran peringkat kampung, okey, dalam sistem kesukuan ingat sistem kesukuan iaitu di Sabah. Kalau dalam sistem kesukuan di Sabah dia kata iaitu di tuai rumah. Betul ke tuai rumah? Betul ke tuai rumah?
Betul ke jawapan di tuan rumah? Semua diam je. Baik, tuai rumah sebenarnya untuk orang Iban. Tuai rumah sebenarnya untuk orang Iban. Okey. Si ke cikgu. Ya, okey. Jawapannya adalah Iban di mana? Iban di negeri Sarawak. So ini cerita pasal Sabah. Okey, ini cerita pasal Sabah. Jadi, kalau ketua peringkat kampung dalam sistem kesukuan sebenarnya adalah jawapan dia iaitu orang tua. Bukan iaitu bukan tuai rumah tetapi adalah orang tua. Jadi itu jawapannya iaitu C. Boleh Amjad? Cikgu dah betulkan kamu ni? Boleh. Boleh. Okey, baik. Terima kasih banyak Amjad. Okey. Baik. So itu soalan 17. Okey. Baik. Soalan yang ke-18, 19 dan 20. 18 cikgu nak bagi kepada Ayu. Lama tak dengar suara Ayu. Okey. Baik. Kemudian 19 kita akan berikan kepada Dina Maira. 19 Dina Maira dan 20 yang terakhir kita berikan kepada Husna Fazil. 20 kepada Husna Fazil. Kau ni harus suka-suka tikau je. Okey. Baik, 18 silakan kepada Ayu. Silakan Ayu. Bagaimanakah akta tanah simpanan Melayu yang diperkenalkan oleh British pada 25 November 1913 memanfaatkan orang Melayu? Sekejap cikgu, sekejap. Unik suara Ayu ni, dia macam suara seseorang yang dia ada simpan buah rambutan dalam mulut. Bagaimana kau tahu tanah? Buah rambutan? Buah rambutan Baik, silakan. Bagaimanakah akta tanah simpanan Melayu yang diperkenalkan oleh British memanfaatkan orang Melayu? Ramai pula fans Ayu kat sini dalam ni kan? Ayu. Macam tu. Baik, cepat. Sekejap cikgu, sekejap. Korang yang fan-fan ni tak boleh lawan cikgu. Cikgu lagilah kipas susah mati. Kipas susah mati kau. Okey, tahu tak kipas susah mati? Tak. Die hard fans. Kipas susah mati die hard fan lah. Okey. Susah betul dia nak mati. Saya kipas berdiri. Jahanam. Okey. Baik, bagaimana akta tanah simpanan Melayu memanfaatkan orang Melayu? Adakah memperkenalkan sistem peladangan, meneruskan ekonomi tradisional, mempelbagaikan jenis tanaman dan mengekalkan hak milik tanah? Ayu, kata kunci dia ada kat soalan itu. Cuba tengok betul-betul bagaimanakah akta tanah simpanan Melayu yang diperkenalkan oleh British memanfaatkan orang Melayu. Itu apa dia? Jawapan dia jawapan dia dal. Dal. Apa ni? Tak dapat. Jawapan dia apa pandai? Jawapan dia dal lah cikgu. Betul lah dal. Alif ba jim dal. Alif ba jim dal. Dia sebut dal. Kau ni kan. Orang sebut di, dia sebut dal. Masya Allah, budak-budak aliran agama ni. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Okay. Proceed to bijawi. Okay. Takbir, Allahu Akbar. Jadi, jawapannya akta tanah simpanan ini memanfaatkan orang Melayu kerana mengekalkan hak milik tanah. Sebab apa? Sebab clue dia iaitu pada tanah ni. So tanah sudah tentulah untuk hak milik tanah. Nasib dia tak cakap kof tadi. Yalah. Okey. Silakan. Kalau saya tanya ni betul ke cikgu?
Apa yang betul? Daripada apa yang saya baca di Akta Tanah Simpanan Melayu, daripada apa yang saya baca dekat dalam buku teks, British pergi buat ni bukan untuk memanfaatkan tanah orang Melayu, padahal sebenarnya ini untuk memanfaatkan dia punya ekonomi kan cikgu, kerana kebanyakan tanah yang diwartakan itu tidak subur dan tidak sesuai untuk penanaman. Betul? Oh, baik. Betul? Terima kasih cikgu. Okey. Maknanya di sini dia konteks soalan ini. Kalau kamu perhatikan betul-betul, bagaimanakah Akta Tanah Simpanan ini memanfaatkan orang Melayu. So dia bukan memanfaatkan British. Memanfaatkan orang Melayu. Apa kelebihan tanahnya? Iaitu siapa-siapa yang tanah orang Melayu ini, okey, dia akan kekal hak milik tu untuk orang Melayu saja. Tak boleh bagi ke tempat lain. Tetapi sebenarnya tanah itu tanah itu sebenarnya tak subur. Jadi tanah-tanah orang Melayu lain yang subur itu dia tak masukkan dalam Akta Tanah Simpanan. Dia kata, oh ini bukan tanah orang Melayu. Tanah orang Melayu yang ini. Yang ini bukan. Ya, jadi orang Melayu kata apa? Oh, kami ada tanah bagusnya, kami ada tanah British. Tapi British kata apa sebenarnya? Aku bagi kau tanah ni sebab tanah ni tak subur untuk pertanian. Kau ambil lah yang ini. Aku nak yang ini sebab apa? Tanah ni subur. Jadi dia buat satu akta undang-undang supaya apa tahu? Okey, orang Melayu dah ada tanah. So itu kekalkan hak milik tanah tu, itu untuk korang. Yang lain jangan ambil. Yang lain tu kami akan uruskan. Untuk apa? Untuk British tanam getah dan kelapa sawit untuk keuntungan British. Itu sebenarnya muslihat Akta Tanah Simpanan Melayu. Ya. Ini dipanggil sebagai apa tahu? Mutualism betul ataupun dipanggil manipulasi. Contoh macam okey, kawan kamu bawa 2 pen. Bawa 2 pen, kemudian dia kata okey, oleh kerana aku ni baik dengan kau, aku bagi kau pen ni ya. Pen ni bagus sebenarnya, bagus untuk kau. Nanti kau jawab soalan pakai ni ya. Okey nah. Padahal yang pen ini kan, apa kamu tanya, pen ni tak apalah, pen ni untuk aku, pen ni tak bagus pun sebenarnya. Pen ni lagi bagus, ambil lah. Padahal kamu tahu bahawa pen ni lagi baik sebenarnya. Mahal pun mahal, kualiti tinggi. Yang ini kualiti cikai je. Nah, kau ambil lah. Nampak tak? Macam itulah Akta Tanah Simpanan Melayu. British punya kepala. Nampak tak? Ya, jadi itulah di sebalik Akta Tanah Simpanan Melayu. Boleh faham Okey, baik. Itu nombor 18. Nombor 19. Okey, kita serahkan kepada seterusnya iaitu kepada Dina Maira. Silakan Dina Maira. 19. Dina ada Dina? Dina Maira ada? Dina Maira tak ada ke? Ada ke tak ada? Adlan jawab. Kenapa Adlan pula? Ras. Dina ada Dina? Dina tak ada Dina gimana Dina? Kan? Macam pelik je nak tanya. Okey. Dina tak ada Dina tak ada mic ke ataupun Dina tak ada? Kalau tak ada, kita akan proceed. Kita berikan soalan ini kepada orang lain. Iaitu kita akan berikan soalan ini kepada Liana. Boleh tak Liana? Untuk soalan nombor 19, Liana? Boleh tak? Boleh. Silakan Liana. Datuk Bahaman dan pemesan senantapan tidak dibenarkan mengungut cukai. Pegawai dipertanggungjawabkan oleh British ialah Datuk Bahaman dan pembesar semantan tidak dibenarkan memungut cukai. Jadi pegawai yang kena pungut cukai ialah siapa? Adakah resident councillor, pegawai magistrate atau pemungut hasil? C. Okey. Jawapannya C ialah resident councillor dan pegawai magistrate. Alah, sikit lagi, Liana. Sikit lagi. Sebab kalau yang memungut cukai ni takkanlah orang-orang atasan yang kutip cukai kan? Takkanlah pihak residen yang tinggi-tinggi tu yang turun bawah pergi kutip cukai seorang-seorang tak? Tak kan? Residen tu salah. Okey. Dan tentulah yang kutip cukai siapa?
D. Ya, pegawai magistrate dan juga pemungut hasil. So jawapannya adalah D. Okey, yang pungut cukai. Jadi itulah jawapan soalan nombor 19. Yes. Baik. Dan soalan yang ke-20. Terima kasih banyak Liana. Dan juga soalan 20 kita serahkan kepada Husna Fazil. Silakan Husna Fazil untuk soalan 20. Husna, seorang lagi hilang. Ramai benar pelajar ini hilang ni. Mana pergi ni? Takkan cikgu nak pergi ke kaunter pertanyaan di shopping mall tu nak cakap apa? Ada anak-anak hilang ni. Baik. Okeylah. Okey, kita bagi kepada Abdul Rahman lah. Man, silakan baca Man. Okey, silakan. Nombor 20. Apakah tuntutan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhammad dalam persidangan Durbar di Kuala Lumpur pada tahun 1903? Ya. Saya A. Memberi perhatian kepada orang Melayu yang tiada tanah. B. Memberi perhatian kepada orang Melayu yang tiada pekerjaan. C. Bilangan pegawai Melayu dalam perkhidmatan kerajaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi bahagian. Saya rasa jawapan dia ialah D. Sebab pertama ada clue Kuala Lumpur kat sini, cikgu. Okey. Ada clue Kuala Lumpur, okey. Yang kedua ialah orang yang pergi bagi cadangan ni ialah tuanku. Okey, Tuanku Muhammad. Jadi saya yakin jawapan dia ialah D. Berkaitan dengan bahasa Melayu. Berkaitan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi bahagian. Okey. Baik, bagaimana yang lain? Adakah anda boleh menerima jawapan Abdul Rahman? Salah Tuan Rahman. Wah, suka hati je Haras. Terus salah aja. Are you sure? Okey, ada bukti tak? Ada bukti tak? Okey, baik. Kalau begitu, betulkanlah Haras. Betulkanlah Haras. Yang mana satu? Okey, baik. Tak apa, cikgu tahu ramai yang lupa bab ni. Okey, saya betulkan. Apa jawapannya Haras? Jawapannya E, tengkorak kau. Kan? Suka hati je E. Kan? Okey. Baik. So, proceed to tengkorak. Okey. Jawapannya D. Wuskor kata D. Ini salah saya satu buat sejarah sendiri. Itulah. Ramai benar masyarakat yang buat buat dia punya sendiri kan. Buat sejarah sendiri. Ini masalah betul ni. Okey. Masalah. Okey. Baik, Durbar. Okey, Durbar kalau tak silap cikgu adalah dalam bab yang ke-8 kalau tak silap cikgu. Okey, iaitu berkaitan dengan diplomasi ke? Ini Durbar dia. Okey, Durbar di KL. Okey, Durbar di KL 1903, Sultan Perak mengkritik pemusatan kuasa. Okey, mengkritik pemusatan kuasa. Kemudian mendesak bilangan pegawai Melayu dalam perkhidmatan kerajaan ditambah. Okey. Dan satu lagi yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tunku ataupun Tuanku Muhammad menuntut bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa rasmi persekutuan. Jadi nampak tak di sini? Di Kuala Lumpur ada Sultan Perak dan juga Tuanku Muhammad. Jadi jawapannya menuntut bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa rasmi persekutuan. So jawapannya adalah D. Ya, betul. So 20 adalah D. Ya, jawapan memang D. Nasib baik Haras. Haras dia tahu E sharp minor je. E sharp minor Baik. Okey. Baik. So kita telah habis untuk menjawab soalan yang ke-20 iaitu berkaitan dengan soalan-soalan objektif. Okey. So baik. Ini soalan 1 A, B, C. Okey, sebelum itu. Baik, kepada para pelajar, cikgu nak tanya,
Okey, ada tak cikgu sekolah kamu bagi tahu tentang yang akan keluar dalam exam, adakah semuanya form 3 sahaja atau termasuk form 1 dan form 2? Sebab ada pelajar bagi tahu masuk form 3 sahaja. Okey. Pagi tadi semua form 3. Okey, form 3 sahaja, form 3 sahaja. Okey, ramai yang kata akan keluar. Saya tak pergi sekolah lagi pula, Liana. Okey. Lan punya keluar form 3 semua, tapi cikgu cakap banyak keluar bab 7 dan bab 8. I see. Bab 5 hingga bab 8. Okey, bagus. Okey, baik. Kalau saya punya ada form 1, form 2 tapi banyak form 3. Kronologi. Ya, betul. Okey, kronologi. Alright. Kalau begitu, kan,